Ada pertandingan mengarang esei? Bila tarikh tutup penyertaan itu? Macam mana dengan hadiah yang ditawarkan? Ish, biar betul maklumat kamu ni. Berapa banyak? Hai, kalau lah saya dapat 5,000 tu, macam-macam boleh saya beli. Hush, 5,000? Kereta pun boleh beli sekarang ni kalau duit sebanyak tu. Baiklah, esok kita jumpa di sekolah ya. Farid, boleh saya tanyakan sesuatu? Oh, ya Syamil, apa dia? Maafkan saya, tadi saya terdengar perbualan awak. Saya hendak bertanyakan tentang pertandingan mengarang yang awak sebutkan tadi. Oh, pasal itu ke? Ingatkah apa tadi? Memang betul lah apa yang awak dengar. Memang ada peraduan mengarang esei sekarang ni. Tarikh tutupnya bulan Disember akan datang. Kalau awak berminat, awak boleh dapatkan borang penyertaannya melalui surat khabar harian hari ini. Hadiah yang ditawarkan boleh tahan juga. Wang tunai RM5,000 kan? Hai, dah lebih sejam aku baca buku-buku ni. Nak kata tak ada idea, macam-macam dah kepala ni. Macam-macam ayat aku jumpa. Tapi satu pun tak sama dengan karya sastra yang pernah baca dulu. Kalau ada kawan, mesti seronok. Boleh buat berbincang. Lebih baik aku panggil Sir Rafiq tu. Dia banyak idea. Elok aku cari dia. Syamir ada menyebutkan tentang ayat-ayat yang berbeza di antara karya sastra dengan bukan sastra. Karya sastra, ayatnya berbunga serta mempunyai pelbagai maksud yang mendalam. Manakala karya bukan sastra terdiri daripada beberapa perenggan ayat yang dimulakan dengan ayat tunggal. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa itu dikenali sebagai suatu binaan. Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat ialah ayat yang menerangkan subjek. Sebagaimana yang saya katakan tadi, karangan terdiri daripada beberapa perenggan. Jadi, dalam sesuatu perenggan itu pula, terdapat ayat topik dan ayat huraian yang lebih jelas. Gambar rajah menerangkan ayat topik dan ayat huraian. Kamu seorang saja grafik? Ibu kamu tidak ada? Tidak ada. Saya seorang sahaja yang tinggal. Yang lain-lainnya semua sudah keluar. Apa tujuannya awak telefon saya tadi? Seperti ada masalah besar sahaja bunyinya. Ni saya ada satu tawaran untuk awak. Tawaran? Tawaran apa? Apa awak akan buat sekiranya awak ada RM5,000? Kenapa? Siapa yang hendak berikan saya RM5,000 itu? Sayalah. Saya hendak mengajak awak untuk menyertai peraduan mengarang ini. Hadiah dia bagus, RM5,000 untuk tempat pertama. Itulah sebabnya saya berjumpa dengan awak hari ini. Bahan-bahannya sudah saya sediakan untuk membuat karangan itu. Syamir, sudahkah awak fikirkan tajuk karangan awak itu? Ada. Tapi saya terfikirkan tentang persoalan bahasa Melayu. Kenapa? Kenapa awak fikirkan begitu?
tentang populariti bahasa Melayu di kalangan remaja zaman IT ini. Awak hendak lihat dari sudut mana? Kerana populariti itu luas skop atau ruang lingkupnya. Saya ingin melihat dari sudut jati diri tentang bagaimana kita sebagai remaja Malaysia sepatutnya meletakkan kedudukan bahasa Melayu di tempat yang sepatutnya, iaitu di tempat yang tertinggi, bukannya dengan mengagung-agungkan bahasa asing. Untuk kita menghasilkan karangan yang bermutu, selain daripada mempunyai topik yang berkualiti, gaya bahasanya juga perlu mempunyai kesenian yang tersendiri dan indah. Gaya bahasa sastra selalunya berbunga dan setiap ayat yang dicipta mempunyai maksud yang tersembunyi dan tersirat serta kaya dan begitu mementingkan nilai pengajaran dan pendidikan. Ini membolehkan pembaca berimajinasi sewaktu membaca serta mendapat pengetahuan berguna yang boleh dijadikan amalan. Boleh awak berikan saya beberapa contoh supaya lebih mudah saya memahaminya? Boleh. Pernah tidak awak mendengar orang menyebut harimau mati meninggalkan belang? Pernah. Saya juga pernah mendengar orang kata gajah mati meninggalkan gading. Kalau begitu, manusia mati meninggalkan Hutang. namalah kawan. Jelas di sini bahawa gaya bahasa-bahasa sastra ini sememangnya kaya dengan maksud melalui penggunaan unsur bahasa seperti pengulangan, simili, metafora dan sebagainya. Sering digambarkan untuk bermatlamat menyampaikan pendidikan kepada pembaca. Apabila membaca, pembaca hendaklah membuat pengertian ayat yang dibaca, tidak mengikut perkataan itu secara langsung. Sebaliknya, hendaklah melihat susunan ayat secara keseluruhan. Seringkali juga ungkapan digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh ungkapan, anak buah boleh diertikan sebagai orang yang berada di bawah pengawasan seseorang ketua seperti ketua pejabat atau penghulu, dan ia juga boleh membawa maksud anak saudara. Satu lagi contoh ialah ungkapan buah tangan. Yang pertama, ianya boleh diertikan sebagai hasil usaha, manakala yang keduanya ialah hadiah atau barang-barang yang dibawa pulang daripada perjalanan. Selain daripada ungkapan yang indah, singkof iaitu singkatan perkataan juga sering digunakan. Contohnya, tidak kepada tak dan aku kepada ku. Ianya digunakan mengikut kesesuaian pada waktu dan ketika ianya ditulis. Baiklah kawan-kawan, apa kata sekiranya kawan-kawan mencuba penggunaan singkof di dalam penulisan kawan-kawan? Cuba tuliskan satu dialog dengan menggunakan ungkapan kau, ku, dah, tak dan sebagainya. Selamat mencuba. Gambar rajah menunjukkan contoh kepada maksud gaya bahasa kepada simpulan bahasa. Syamil, katalah awak menang. Apa yang awak nak buat dengan duit itu? Saya nak membeli sebuah motosikal. Bagaimana dengan awak pula? Apa yang awak nak buat dengan duit itu? Saya suka melancong. Jadi saya ingin melihat keadaan luar negara. Mari kita sambung balik perbincangan kita tadi. Syamil, tolong ulurkan buku peribahasa itu. Nah, ini dia. Terima kasih. Sama-sama. Apa yang awak hendak buat dengan buku itu, Dafiq? Banyak perkara yang boleh kita pelajari melalui buku ini. Apa lagi awak perlukan, Rafiq? Setahu saya, buku ini hanya mengandungi ayat-ayat peribahasa saja kan? Bukan itu saja. Awak lihat ni. Perlambangan atau perumpamaan, bidalan dan sebagainya. Ini kita kena mahir kalau kita berminat untuk jadi penulis. Berapa banyak ayat peribahasa yang hendak kita gunakan? Jumlah tidak penting.
Kerana selagi ia kena pada tempatnya, maka kita boleh menggunakannya. Cuba awak sebutkan contohnya. Bagai cacing kepanasan yang melambangkan rasa tidak selesa atau gelisah. Bagai belanda minta tanah yang menunjukkan orang yang tamak. Diberi sedikit, hendak lebih banyak. Awak nampak tak kegunaan perumpamaan sebegini? Dengan ayat yang ringkas sebegini, kita tidak perlu menggunakan ayat yang panjang-panjang kerana ia membawa maksud yang mendalam. Betul. Memang banyak gunanya tu. Contoh yang lain yang boleh saya berikan di sini ialah bidalan. Apakah contoh ayatnya? Bercakap siang, pandang-pandang. Bercakap malam, dengar-dengar. Yang bermaksud, bila kita hendak memperkatakan sesuatu itu, hendaklah dengan berhati-hati. Cuba awak terangkan maksud ayat ini. Dilarang masuk, penceroboh akan didakwa. Bunyinya seperti orang memberi arahan. Boleh diterima kerana itu adalah ayat perintah. Kali ini, kita melihat Rafiq dan Syamir membincangkan beberapa jenis ayat, termasuklah perumpamaan, bidalan dan juga ayat perintah. Untuk pengetahuan bersama, perlambangan ataupun perumpamaan serta bidalan adalah sebahagian daripada peribahasa. Perumpamaan wujud untuk menerangkan sesuatu keadaan dalam bentuk kiasan. Sementara bidalan pula, ia lebih kepada memberikan pengajaran dan nasihat tentang perkara yang benar. Sebagai contoh yang lain, bagi perumpamaan biar pecah di perut, jangan pecah di mulut yang membawa maksud menyimpan rahsia. Manakala bagi bidalan, buang yang keruh, ambil yang jernih yang membawa maksud berdamai dan melupakan pertelingkahan. Selain daripada perumpamaan dan bidalan, ayat perintah juga ada disebutkan. Ayat perintah adalah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan kepada pihak kedua. Terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Satu contoh yang jelas sebagai ayat perintah ialah dilarang membuang sampah. Maksudnya amat jelas dan ia tergolong di dalam kategori ayat larangan di bawah kumpulan ayat perintah. Berdasarkan kepada panduan yang diberi, cuba kawan-kawan dapatkan jenis-jenis ayat perintah mengikut kategori masing-masing. Baiklah, seperkara lagi, Syamir bercadang membeli motosikal dan Rafiq pula ingin melancong ke luar negara. Hasrat ini boleh menjadi perangsang dan motivasi kepada usaha mereka. Bagaimana dengan anda? Selamat mencuba. Gambar Raja menerangkan kategori ayat perintah. Rasanya kita sudah cukup mempunyai bahan rujukan bahasa sastera ini, Syamir. Saya pun fikir begitu. Saya rasa kita mempunyai peluang yang baik kali ini untuk menang. Bagus, kerana awak mempunyai keyakinan yang tinggi. Namun begitu, karangan kita ini belum siap sepenuhnya lagi. Biar kita lakarkan semula karangan ini. Rafiq, apa pendapat awak tentang ayat ni? Saya kurang fahamlah dengan jenisnya. Cuba awak sebutkan ayat itu. Bumi mana yang tidak ditipu hujan? Oh, itu pepatah. Pepatah itu biasanya berisi nasihat serta panduan hidup. Oh, apa maksud ayat tu ya? Ia bermaksud bahawa semua orang tidak terlepas daripada membuat kesilapan. Saya berpandangan bahawa rata-rata ayat sama ada perumpamaan,
bidalan ataupun pepatah kesemuanya mempunyai tujuan yang memberikan pengajaran atau teguran dalam keadaan yang bersopan dan dengan cara yang halus. Bukan begitu, Rafiq? Ya, memang jelas sekali pandangan awak itu, Syamir. Gaya bahasa-bahasa sastra seperti peribahasa amat mementingkan nilai pengajaran serta pendidikan yang tinggi, yang akhirnya akan melahirkan masyarakat berilmu. Melalui penyampaian dengan kata-kata yang indah, maka pembaca akan dapat memahami dengan lebih baik lagi. Kerana pembaca tersebut bukan hanya setakat membaca, malah turut dapat menggambarkan apa yang dibaca. Peribahasa mempunyai 5 cabang secara khusus, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah dan juga kata-kata hikmat yang setiap satunya digunakan sebagai kiasan untuk menerangkan sesuatu. Sebagai contoh kepada peribahasa yang sering kita dengar, termasuklah berdiri atas kaki sendiri, ikat perut, tangkai jering, anak emas, bagai dihiris dengan sembilu dan sebagainya. Pemilihan serta penggunaan peribahasa atau simpulan bahasa secara terpilih dan dengan berkesan amat penting kerana ianya bukan sekadar rangkai kata atau perkataan, tetapi ia juga membawa pengertian yang berupa konsep tertentu. Sebagaimana yang kita ketahui, peribahasa turut memiliki maksud tersirat, maka ada kalanya ia digunakan dalam konteks makna yang tidak wajar. Dari itu, cuba carikan makna bagi setiap peribahasa yang diberi seperti berikut. 1. Berdiri atas kaki sendiri. 2. Ikat perut. 3. Tangkai jering. 4. Anak emas. 5. Bagai dihiris dengan sembilu. Gambar Rajah menerangkan penggunaan peribahasa. Kita ni, Rafiq, sejak tadi asyik mencari makna pepatah bidalan perumpamaan. Tapinya sehingga sekarang karangan ini masih lagi belum siap-siap juga. Betul ke? Saya ingatkan bila awak sudah faham makna-makna dengan contoh yang saya berikan tadi, maka dapatlah awak mengolahnya balik. Saya memang faham, tetapi saya masih kurang mahir untuk memilih peribahasa yang betul dan bersesuaian. Kalau begitu, mari kita carikan peribahasa yang bersesuaian dengan topik yang kita nak kupaskan tadi, iaitu mengenai memartabatkan bahasa Melayu. Tolong hulurkan sekali lagi buku kamus itu. Apa pendapat awak sekiranya saya menggunakan ayat ini? Bahasa menunjukkan bangsa. Saya setuju kerana ayat itu sangat sesuai sebab maknanya pun kalau kita lihat dalam kamus ini, dia kata bahasa mencerminkan imej sesuatu bangsa itu. Memang sesuai sangat sebab kita nak pembaca kita faham khasnya kepada para remaja, iaitu walau ke mana kita pergi sekalipun di dunia ini, kita tetap merupakan anak Malaysia dan mempunyai bahasa kebangsaan yang tersendiri. Betul, tidak salah untuk kita fasih berbahasa selain daripada bahasa Melayu. Tetapi kita harus tahu untuk meletakkannya di satu kedudukan yang tinggi, terutamanya apabila kita terlibat dengan satu-satu situasi yang besar suasananya, seperti di upacara rasmi misalnya. Ada atau tidak lagi ungkapan yang boleh kita gunakan? Ada bahasa kebangsaan. Itu pun ungkapan peribahasa juga ke? Saya ingatkan perkataan biasa saja. Memang ianya ungkapan bagi simpulan bahasa.
yang bermaksud bahasa rasmi sesebuah negara. Tidak syak lagi. Memang banyak sebenarnya ungkapan yang boleh kita gunakan di dalam karangan kita ini. Peribahasa seperti mana yang telah kita ketahui digunakan dengan bertujuan untuk memberikan pengajaran atau teguran dalam keadaan yang bersopan, amat sesuai digunakan Rafiq dan Syamir dalam karangan mereka. Setiap patah perkataan serta ayat yang ingin kita sampaikan apabila diselang-selikan dengan penggunaan peribahasa ini sekaligus menampakkan kematangan dari segi penulisan. Penerangan sesuatu maksud yang ingin disampaikan menerusi penggunaan ungkapan serta peribahasa tertentu membolehkan pembaca menggambarkan apa yang dibaca mereka. Ya kawan-kawan, kemahiran ini cukup tinggi nilainya dan berkesan. Apa sahaja perkara dari soal hal-hal kehidupan, keluarga, persahabatan, sikap sehinggalah hal pemerintahan boleh dijelaskan menerusi ungkapan dan juga peribahasa. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan dan pelajaran, nilai, perangai serta sikap, keadaan dan juga untung nasib semuanya ada, lengkap serta berfungsi dengan baik apabila disulam dan dijana di dalam karya yang ingin dihasilkan. Saya pasti kawan-kawan semua sekarang sudah boleh membayangkan ungkapan-ungkapan yang boleh digunakan di dalam karangan masing-masing. Dan apa kata kawan-kawan lihat contoh-contoh ungkapan yang ada diberikan di sini, serta lengkapkanlah perenggan karangan masing-masing dengan menggunakan ungkapan tersebut sekiranya membawa maksud yang sama. Selamat mencuba. Gambar rajah menunjukkan contoh ungkapan mengikut pecahan peribahasa. Setelah menonton kisah pada hari ini, saya harap anda semakin yakin untuk menggunakan peribahasa dalam setiap karangan yang akan anda buat. Jangan bimbang, sekiranya anda kurang faham tentang maksud peribahasa, anda boleh merujuk kepada cikgu ataupun kamus peribahasa untuk mendapatkan maksud yang diinginkan. Yang pentingnya, gunakan ungkapan serta peribahasa dalam setiap karangan yang anda hasilkan tanpa ragu-ragu. Dari itu, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Ingat, bahasa menunjukkan bangsa. Ini idea saya lah. Patutnya nama saya ada dalam borang tu. Awak lupa ke? Rasa saya lah, masa awak datang tadi, kertas kajang awak itu kosong. Bila dah datang sini, semua penuh. Maksud awak? Yelah, saya rasa macam saya yang buat semua itu. Oh, saya yang menulisnya dan memberi ideanya. Saya fikir, saya paling layak. Oh, tidak. Saya lebih layak. Saya. Saya. Bukan awak, saya. Bukan awak, saya. Saya.